Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam perbincangan dalam rukun-rukun semaya dan kita telah bincang dah iaitu tentang rukun yang ke-9, ke-10 dan ke-11 iaitu tahiyat akhir, membaca selawat sesudah baca tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir. Gitulah dah. Jadi hak tu rukunnya. Dan kita bincang banyak kali dah, cuma dah ni kita dak bincang perkara sunat-sunat pula lah, iaitu doa, tapi ada juga hak kata wajib pula. Sebahagian ulama kata wajib untuk doa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil nar, min 'adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ni ada kata wajib ni nak. Lepas tu ada doa-doa dah kita baca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Hadis riwayat Muslim. Itulah, tapi hak ni tak adalah kata wajib. Kata wajib ni biasa melibatkan doa minta perlindungan daripada 4 perkara dah. Daripada azab kubur, daripada api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, daripada fitnah dajjal dah. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kita nak sambung lepas tu lah. Ada lagi doa-doa yang banyak dan juga ibu di sini nak kita boleh gunalah dibaca lepas tahiyat akhir. Sebagai ulama mewajibkan doa inilah, doa hak kata Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil nar wa min 'adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi kerana doa ini lebih afdal dari doa-doa yang lain lah. Ada ulama kata wajib. Dan sebagian lagi menambahkan doa yang diriwayatkan dari Nabi yang berbunyi. Ada lagi doa lain diriwayatkan daripada Nabi dah. Iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika wa innaka antal ghafurur rahim. Ada warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita Jawi ni ada lah. Rumi tak ada. Hadis dia kata riwayat Bukhari lah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Kerana itu ampunilah aku sebagai ampunan daripadamu dan kasihilah aku, warhamni. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innaka antal ghafurur rahim. Di dalam ni pun comel dah. Kita mengaku dalam tu nafsi zulman katsira. Kita mengaku kita ni buat dosa, buat zalim dengan dosa besar lah dah, kezaliman yang besar. Dan banyak lagi dah, kebesar dan banyak, zulman kabir wa katsira dah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, zulman kabiran katsira dah. Zulman katsira dah. Padahal buat dosa yang banyak dah. Tapi hak tu lepas tu kita mengaku wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Kita mengaku tu hak besar dah. Kita merasa hina diri, lemah diri di hadapan Allah dah. Lepas tu barulah kita minta ampun. Faghfirli maghfiratan min indika dah. Kerana itu ampunilah aku sebagai ampunan daripadamu dah. Maghfiratan min indika, keampunan daripadamu. Warhamni dah, kasihlah aku. Lepas tu innaka antal ghafurur rahim. Engkau, sesungguhnya Engkau ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dah. Comel lah makna ni kalau kita menghayati. Sedaplah tenang berasa dah. Hadis ni hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakar radhiyallahu. Dan lagi doa yang berbunyi ma min du'ain ahabbu ila Allah min qalil 'abdi Allahumma ighfir li ummati Muhammadin maghfiratan 'ammah. Ada lagi doa yang berbunyi lah. Ni dia tak sebut riwayat hadis mana ni. Bukan. Ni doa nak abak selagi tinggal dah. Buku hak Rumi ni kan itu. Setengah doanya, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya wahai yang memutar, membolak-balikkan hati dah. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku atas agamamu dah. Ala dinika wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu dah. Dia tak sebut riwayat ni dah. Riwayat mana, tapi hak ni pun sahih saya dah. Jadi doa-doa ni memang banyaklah kita boleh baca lepas maya dah. Lepas tahiyat akhir, bukan lepas maya, lepas tahiyat akhir dah. Sebelum salat lah.
Dan molek kita doa ni sebelum salat. Dan lepas salat tu sebenarnya kurang dia sikit dah. Sebabnya connection macam kita ada line internet lah. Masa connection tu hak molek ni kita nak ayat apa dah. Masa kita telefon lah, kita telefon tu, masa kita tengah telefon tu lah molek kita nak ayat apa ni. Dah. Sunat bagi imam dengan tidak menambah dari doa yang semestinya dibaca dalam tahiyat dan selawat. Doa tu sajalah katanya dah. Dah. Tak sepanjang-panjang lagi dah. Tetapi yang lebih baik bahawa doa itu yang lebih pendek dari dua doa yang dikemukakan di atas. Jadi hak mana hak lebih pendek tu tak tadilah kita baca Allahumma inni zalamtu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hak itulah lebih kuatnya dah. Kalau nak pilih hak itulah. Kalau tak bacalah hak lain-lain lagi dah. Kalau doa itu menjadi bahagian dari tahiyat dan selawat, jika ditambah dari kalimah kedua, ini makruh. Jika makmum tidak rela dengan doa-doa yang panjang ya. Tapi kita lebih kurang lah, panjang sikit tak apa. Tapi jangan panjang sangat sehingga menyebabkan keluhan daripada makmum. Hak tu baru kita kira makruh lah. Tak ingat gitu dah. Tetapi bagi makmum yang solat di belakang imam dan orang yang solat sendirian, hendaklah memanjangkan doanya dengan doa-doa yang dikehendakinya selama tidak ditakutkan terlupa. Dan demikian juga imam yang makmumnya rela dengan doa yang panjang ni. Jadi dia molek ni kalau makmum rela, tidak panjang sangat ataupun rela lah, rela dengan baca panjang doa takmir tu, tak apalah dah. Atau panjang lebih kurang, tidak panjang sangat lah, boleh lah. Jika ada panjang ni bukan ke doa panjang, ke legek. Baca kadang-kadang baca tahiyat tu jadi setengah tu baca tu slow sangat. At-tahiyyatul mubarakah. Tu memang lambat lah. Tu baca doa betul dia. Kalau tidak mahok dia lah lambat sangat lah. Kalau sederhana biasanya tambah dan doanya nampak panjang pun tidak panjang mana bagi tok imam haji cepat ni lah. Gitulah lebih kurang lah. Asal dia ni relatif lah. Lepas tu kalau main sore ataupun ikut belakang tok imam, bacalah sepanjang mana yang nak, tapi jangan jauh sangatlah daripada tok imam tu dah. Dah. Biar dekat lah, jangan nampak macam tak berimam pula dah. Walaupun moleknya lepas tok imam beri salam, dia ada perbahasan lah mana molek tu nak. Mazhab kita ni biasa boleh dah kita salam kedua tu, tok imam salam kedua, makmum tu boleh salam ke kanan dah. Tok imam salam ke kiri, tok imam makmum tu boleh salam ke kanan dah. Tapi mengikut mazhab lain, dia kata tak boleh lagi dah. Tok imam habis beri salam kiri, baru dah boleh salam ke kanan dah. Contohnya mazhab Hambali ke apalah. Cuma lah ni kita ni kalau lewat sikit pun lebih kurang ikut mazhab lain tak apa lah, tapi janganlah jarak sangat jauh sangat tok imam. Sudah lama kita makmum tak sudah lagi. Ikut tok imam kedok dah. Diterangkan kitab Tuhfah, sunat membawakan doa-doa dengan lafaz yang umum, sekalipun untuk dirinya sendiri pun guna lafaz umum, kerana Nabi pernah bersabda, Ma min du'ain habbu ila Allah min qalil 'abdi Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan 'ammah. Artinya lah, tidakkah dari doa yang lebih disenangi oleh Allah selain dari perkataan hamba yang mengatakan, Ya Allah ampunilah umat Muhammad sebagai ampun yang umum dia. Maghfiratan 'ammah ni. Hadis riwayat Khatib dari Abu Hurairah. Tak tahulah kuat setara mana ni. Ini Khatib Baghdadi ke dia. Jadi Khatib ni tidak kitab muktamad kita hadis kat buku nombor 1 lah kira dah. Nombor level tu tidak sampai tahap tu dah. Itu lebih kurangnya dah. Jadi doa tu umum. Hak biasa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah contoh gitulah dah. Dalam sebuah riwayat pernah Nabi SAW mendengar seorang lelaki berdoa ni. Allahumma firli qala wa haka law ammat la yastajibu laka. Ya doa gitu dah. Hai Tuhanku, ampunilah aku. Nabi bersabda, katakanlah bawalah doamu dengan lafaz yang umum, nescaya diperkenankan doamu. Tak tahulah hadis ni kuat setara mana, cuma lah ni Nabi SAW ni tak beri doa dia saja dah. Doa kau lain kata kan dia dah. Lafaz doa yang bersifat umum seperti contohnya dia beri lagi dah.
Allahumma ighfirli walil muslimin. Tambah walil muslimin tu. Tu contoh umum. Allahumma ighfirli ummati Muhammadin. Itu dah tambah li ummati Muhammad. Tu. Yang pentingnya kita tambah dengan itulah, dengan muslimin. Doa tu umum dah. Tak payah kita sebut nama seseorang dah. Setengah ni pergi Mekah ke apa, kira dah doa ke apa, tulis seseorang nama. Tak payah sebenarnya. Ataupun kira tu karut lagi tak kira selawat ke atas Nabi, kira salih ke Nabi tak, kira salih ke Nabi kan kita selawat sini siapa dah ke Nabi, tak payah. Atau orang dak kira ni mana. Pasal kira selawat kita sini salih ke Nabi dah tu dah. Yang kita hantar pada Nabi oleh malaikat-malaikat. Jadi benda tu seluruh dunia. Tak payahlah pergi jumpa Nabi, kira okey kubur dak tu kata tak cerita. Sedangkan dia Nabi ni bukan zaman kita, zaman apa? Alam kita dah, alam lain dah. Jadi dia tu tak payah okey-okey kau kisah dia ke Nabi dah. Jadi ditambah lil muslimin dah, nak suruh jadi umum dah. Rabbana ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbana sura jami'al muslimin muslimat. Kau ikutlah tak? Kena tambah jami'al muslimin muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ke? Tambah doa untuk seluruh Islam dah. Kita doa kepada seluruh Islam, boleh ke kita juga dah. Ke untuk nenek kita dan sebagainya lah. Lepas tu dalam sebuah riwayat lain bahawa Nabi menepuk bahu seorang yang sedang berdoa yang katanya, Allahumma ighfirli warhamni. Dia kata gitulah nah. Qala ammam fi du'aika fa inna baina ad-du'a'il khas wal 'am kama baina as-sama'i wal ard. Artinya ya Allah ampuni aku dan kesalahanku dah. Dia kata gitu. Doa gitulah dah. Ya doa ke dia seorang lah. Lepas tu Nabi kata, Nabi bersabda, jadikanlah dalam doamu lafaz yang umum kerana antara doa yang khusus dan yang umum seperti antara bumi dan langit ni. Doa umum doa kau orang lain kata dah. Dan biar ada orang lain kata, Allahumma ighfir lahum ka, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbana sawwa. Jami'al muslimin tu hak betul ni. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Kita berdoa gitu contohnya. Dia akan jadi sangat-sangat berharga dah. Sejauh bumi dan langit lah. Maksudnya doa umum tu, doa kepada seluruh Islam tu, kita ingat kau Islam yang lain, maka dia lebih afdal dah. Dari keterangan hadis di atas dapatlah difahami bahawa sunat dalam berdoa dengan lafaz yang umum, baik doa dalam solat maupun di luar solat. Tak kira ada semaya ke luar semaya, moleknya umum dah. Daripada kita khususnya nak kata boleh jajari, tapi nak nyebutnya akhirnya kita doa umum dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu tambah lagi umum tu doa kau lain lagi lah. Tambah lagi Rabbana ighfir lana dzunubana. Ikutlah doa-doa lain kita tambah ya ada doa umum untuk seluruh orang Islam dah. Baik imam maupun makmum ataupun sendirian dah. Tak kira makmum kau sendiri ke doa umum. Baik doa yang disebutkan dalam hadis ataupun tidak disebutkan dalam hadis, nama mengenai doa kunut telah diterangkan dalam huraian yang terdahulu. Doa kunut tu moleknya kecuali tu email lah, moleknya baca Allahumma hdini fi man hadait lah. Walaupun dia tidak doa umum kepada orang lain, sebabnya hak tu hak Nabi baca dalam sembahyang kena ikut ucapan Nabi lah. Nabi tak ada Allahumma hdina sebenarnya, sebabnya Nabi sembahyang kunut witir. Tu cerita dia. Sunat bagi imam dan Nabi sembahyang sore dah. Sunat bagi imam membawakan doanya dalam solat dengan lafaz yang jamak kerana terangkan dalam hadis bahawa imam dilarang mengkhususkan doanya untuk dirinya sahaja seperti doa yang dibawa dengan lafaz mufrad. Jadi tak email, kalau jadi tak email, dia tak bolehlah baca doa untuk dia seorang dah. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jadi email tak bolehlah doa gitu dah. Membawakan doa dengan lafaz mufrad dia diri seorang dah. Hukumnya makruh terkecuali pada doa yang dibawanya oleh Nabi SAW dengan lafaz yang mufrad. Sedangkan beliau menjadi imam, maka hendaklah juga dibawakan oleh imam dengan lafaz yang mufrad juga kerana mengikut lafaz yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Jadi hak Nabi baca seorang dia, contohnya baca doa antara dua sujud. Walaupun Nabi jadi email dah, tapi Nabi baca Rabbi ighfirli warhamni gitu dah. Jadi doa-doa tu tak usah tukar Rabbana ighfir lana, kau tak payah tukarlah dah. Sebabnya Nabi ni baca seorang-seorang dia, terutama baca tu sir secara baca slow lah. Kebaca derah tu kena baca Rabbana gitulah, kena baca kuat lah.
Kena ada na lah, kami dah. Dah. Jadi gitulah. Jadi doa Nabi ni ada macam-macam, ada setengah tu walaupun kita sorang dalam Quran sebut Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak boleh kita Rabbi atini, Rabbana atina dah jadi Rabbi atini dah. Tak boleh pula dah. Sebab lafaz tu lafaz yang lebih molek. Kita baca doa tu tak molek tukar pula dah. Gitulah ada doa-doa Nabi ni. Asal jamak kita tak molek tukar pada mufrad. Kalau dia mufrad tak molek kita tukar pada jamak dah. Pada ramah. Nah tu ramah. Kalau ya belakang tu sorang dah. Mufrad. Seperti doa yang berbunyi Rabbighfirli warhamni sampai akhir doa. Macam kita baca doa antara dua sujud tu. Kita baca Rabbighfirli walaupun kita jatuh imam, makmum ramah belakang kita pun kita tak baca Rabbighfirli dah sebab Nabi baca gitu dah. Nabi melarang imam mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri adalah doa yang tidak dibawa oleh Nabi dengan lafaz mufrad. Jadi hak maksud hak Nabi tak beri doa untuk diri sendirinya, kata hak Nabi tidak Nabi bawa dengan lafaz sorang lah macam Rabbighfirli warhamni tadi. Dalam doa duduk antara sujud Nabi baca gitu kat kita kena terimalah. Ada orang lain terutama yang didengari oleh makmum ratib kita baca umum, kena baca na dah. Macam doa jadi imam, doa kunut asal Allah mahdini, tapi jadi doa imam tu untuk orang ramah Allah mahdina fi man hadai. Gitulah dah. Maka apabila dibawa oleh imam doa yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakruhkan membawanya dengan lafaz mufrad. Doa hak bukan hak Nabi ajar, hak Nabi sebut, maka kita kena tukar kepada bentuk jamak lah. Jadi na. Hak ya belakang tu jadi na dah. Bila doa yang pernah dibawa oleh Nabi, maka lafaznya hendaklah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, tak perlu ubah kepada jamak lah. Siapa yang tidak boleh membaca tahiyat dan selawat yang wajib? Ni tak kerti-kerti lagi dah. Tahiyat dan selawat yang wajib. Atau sunat dengan bahasa Arab dah. Hak wajib ke hak sunat tu kerti dengan bahasa Arab. Atau boleh membaca doa, maka bolehlah dah membaca doa dan zikir yang pernah dibawa oleh Nabi. Seperti tasbih dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam takbir intiqalnya lah. Hendaklah dibawanya dengan bahasa yang dimengertinya, maka iaitu wajib pada yang wajib dan sunat pada yang sunat. Gitulah. Jadi kena ganti dengan zikir-zikir lain lah. Ia gerti dah. Allah Akbar kau gapo kau hak gerti dah. Subhanallah ala kau tu je gerti. Baca hak tu lah walaupun Fatihah akhir kan nak ganti hak dia tak ada nak ngaji dah. Tetapi bagi tidak dapat membaca doa dan zikir yang tidak pernah dibawa oleh Nabi, tidak boleh dibawa dengan bahasanya sendiri, batallah solatnya. Kalau doa lain yang tidak Nabi bawa dah. Tukar pada bahasa dia, bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa Jepun ke. Jadi tak boleh dia kata dah. Atas maya ni, dia kena guna bahasa Arab juga ataupun ganti dengan zikir lah. Yang dibawa oleh Nabi, dan kalau tukar pada bahasa dia pun, tu yang makna yang betul-betul serupa dengan doa zikir yang pernah Nabi baca dah. Demikian pula orang yang mendapat membaca doa dan zikir yang pernah dibawa oleh Nabi tidak boleh dibawanya dengan bahasanya sendiri. Maka jika dibawanya dengan bahasanya sendiri, batallah solatnya. Kerana wajib belajar bagi orang yang mampu belajar sekalipun harus menempuh perjalanan. Ini dikiaskan dengan takbiratul ihram. Oh, jadi tak boleh juga. Doa ni lah mana nak bahasa Arab juga dah. Bukan bahasa Melayu ke, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jepun ke. Orang baru masuk Islam tu, orang Jepun ke. Dia kena baca, dia tak boleh tukar ke, dia tukar ke bahasa Jepun tak boleh juga. Nak ke bahasa Arab juga dah. Rukun yang ke-11. Kita masuk rukun yang sebelah. Habis dah 9 sebelah 12 ni nak. 12 ni nak. Rukun ke-12 ni. Rukun yang ke-12 ni bukan sebelah ni. Rukun yang ke-12 ialah salam yang pertama, kerana Nabi SAW bersabda tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Artinya tahrim solat ni, benda yang mengharamkan perkara-perkara lain dalam solat itu ialah takbir, dan tahlilnya yang menghalalkan perkara lain itu ialah salam ni. Hadis riwayat Muslim. Jadi salat itu termasuk rukun lah. Kalau tak tahu nak berhenti mana lah. Dah. Tak ada penghujung semaya. Nak suruh ada penghujung semaya tu, dia kena ada salam dah. Lepas tu dah wajib menuturkan lafaz salam sampai dengan huruf mim. Assalamualaikum. Pada alaikum lah. Di dalam duduk
atau pengganti duduk sedangkan dadanya tetap menghadapkan kiblat lagi dah. Jangan tukar kiblat lagi dah. Dan yang dimaksudkan untuk solat dengan salam bahawa orang yang solat ketika masih dalam solatnya hilanglah perhatiannya kepada orang-orang lain. Dan kalau solatnya telah selesai barulah berhadapan kembali dengan orang banyak dengan memberi salam dah. Jadi tak semaya tak cara kau ke. Dia habis maya, dia kena beri salam dulu baru boleh cara kau lain dah. Ini dikiaskan dengan orang yang baru kembali dari perpergian lah. Macam orang pergi berpergi ya. Ya macam start salam lah, start Allah Akbar dah. Lepas tu nak temu orang salam lah, maksudnya baru jumpa orang dah. Gitulah maksudnya dia macam pergi musafir jauh dan sembahyang tak boleh kecek kira orang dah. Sekurang-kurang salam itu berbunyi Assalamualaikum. Itulah. Kerana kalimah itulah yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebut ni lah. Ataupun Waalaikumsalam. Kerana sama artinya dengan yang terdahulu namun yang terakhir itu makruh. Jadi kalau kita sebut Waalaikumsalam sah sembahyang kita tapi makruh lagi dah. Makruh lah hak Nabi ajarnya Assalamualaikum dah. Bukannya Waalaikumsalam dah. Walaupun makna yang sama tapi tak serupa Nabi ajar jadi makruh. Tidaklah membadai salamun alaikum. Mengikut Syekh ni tak ada khilaf lah. Cuma sini mengikut pendapatnya salamun alaikum tak jadi dah. Kalau tidak pernah dibawa oleh Nabi, berbeza dengan salam dalam tahiyat. Salam tahiyat boleh tak? Salamun alaikum. Ada kita baca tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau apa? Jadi salamun tu alaikum ke alaika ke? Salamun alaika tu boleh dah. Assalamualaikum ya Rasulullah dalam semaya tu boleh. Dalam tahiyat akhir tu boleh dah. Tapi dalam risalah akhir ni tak boleh dah. Assalamualaikum tak boleh dah. Demikian juga tidak memadai Assalamualaikum. Tak ada kum. Jadi ka belakang dah. Selamat kata kamu tak boleh. Kena guna Assalamualaikum ni. Tak boleh juga, tak boleh juga Assalamualaikum tak boleh. Assalamualaikum tak boleh dah. Salamin alaikum tak boleh juga. Tapi kena sebutnya Assalamualaikum. Tak kira lelaki puai ke apa kau. Kena sebut Assalamualaikum. Jika disengajakan membawa kalimah-kalimah itu sedangkan ia tahu tentang haramnya, maka batallah solatnya. Kalau dia tahu sengaja, dia tahu boleh batal semaya, jadi batal sungguh dah. Dan disyaratkan muallak. Dan disyaratkan muallak antara Assalamualaikum dah. Dan janganlah ditambah atau dikurangi lafaz yang mungkin mengubahkan makna dah. Assalamualaikum jangan berhenti lama lah. Kena muallak, kena teguh dah. Dari satu ikut uruhnya kita kira sambung lah. Jangan duduk lama seolah tak sambung dah. Disebut Assalamualaikum, jangan Assalamu berhenti. Waalaikum ni dia pelik lah. Ini dapat dikiaskan dengan takbiratul ihram begitu Allahu Akbar tak boleh berhenti dah. Allahu tak boleh sama Akbar tak boleh. Salam yang wajib hanya sekalipun tidak dengan berpaling. Kerana diriwayatkan bahawa Nabi SAW hanya memberi salam sekali dengan tidak berpaling. Jadi Nabi pun pernah bersalam Assalamualaikum tak paling ke kanan dah. Sudah semuanya dia dah. Jadi tak wajiblah sunatnya berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan salam yang paling sempurna yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu paling sempurna. Diucapkan dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitulah ke kanan dan ke kiri. Dan disertai dengan berpaling dua kali sehingga kelihatan pipi yang kanan pada kali yang pertama bukan kedua pipinya. Dan dilihat pipinya yang kiri pada kali yang kedua bukan kedua pipinya dah. Jadi maksudnya tengok nampak jangan kuat doa siapa kedua-dua pipi nampak. Tak siapa lah biasa kita ni. Maksud tengok kanan ni pipi kanan hak nampak. Makmum belakang nampak molek pipi kanan kali tengoklah dah. Kalau salah ke kiri, nampak pipi kiri dengan jelas dan terang dah. Tidak terselindung lah. Maksudnya paling sungguh ke kanan dah. Biar nampak molek. Demikianlah yang terangkan dalam hadis yang sahih. Biar nampak molek dah. Diniatkan pada saat berpaling ke kanan memberi salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan, baik dia manusia, malaikat maupun jin yang beriman dah. Dan sekali memberi salam ke kiri untuk memberikan salam kepada orang-orang yang berada di sebelah kirinya pula. Gitulah. Niat tu molek lagi. Seolah kita ni rasa bersadar dah ada hubungan dengan orang sebelah kita termasuk dah malaikat atau jin pun dah.
Dan diniatkan memberi salam kepada orang yang ada di depan dan yang ada di belakang dengan salah satu dari dua salamnya dia. Jadi orang depan belakang tak kita berikan ni, tapi kira juga lah ke depan dah. Contoh kita beri kiri, kita niat juga lah ke belakang lah. Kanan. Tapi tak kisahlah kalau ke depan pun niat dua-dua pun boleh. Depan tu niat depan, kanan tu niat depan saja kah? Ataupun hak kanan tu niat depan belakang tak pun boleh juga dah. Tetapi dengan salam pertama yang lebih afdal, salam pertama ke kanan tu kita niat dah bisa salam ke orang depan dengan orang belakang. Dan makmum meniatkan menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya, baik imam atau makmum orang lain. Jadi dia nak suruh pahala tu bertambah-tambah, dia boleh niat jawab salam orang lain, hak semaya dah. Orang yang berada di sebelah kanan yang memberi salam menjawab dengan salam yang kedua, dan orang yang memberi salam menjawab dengan salam yang kedua. Dan orang berada di sebelah kiri memberi salam berniat menjawab salam dengan salam yang pertama dah. Dan berniat orang yang berada di belakang memberi salam dan yang di hadapannya menjawab salam dengan salah satu dari dua salamnya, tapi yang terutama salam yang pertama dah. Jadi dia jawab salam ni kadang salam kedua lah biasanya dah. Gitulah. Tengoklah. Jadi biasanya salam kedua tu bisa jawab salam pertama tu bisa ikut orang. Tapi boleh berlaku dah. Tapi dia kata boleh salah satu dari dua salamnya sebagai jawapan dah, menjawab salam. Tapi kata utama salam yang pertama tu jawab salam dah. Wallahu a'lam lah macam mana cara dia pentingnya. Boleh berlaku dah. Kenapa orang berada di kiri imamnya berniat menjawab salam imam? Dengan salam yang pertama lagi, padahal imamnya belum lagi memberi salam kepadanya, tak start lagi dah. Jawabnya bahawa seperti itu diperbuat bahawa sunat bagi makmum untuk tidak memberi salam kecuali sesudah selesai imamnya beri salam. Jadi dia ni jawab walaupun salam pertama, dia seolah jawab salam pada tu imam hak beri salam memudah lagi dah. Gitulah. Walaupun duduk sebelah kiri dia, rasa tak nampak. Seolah-olah ni tak imam tu beri salam tu ke kanan dan ke kiri jugalah. Kenapa salam dalam salat memerlukan niat? Padahal erti yang terkandung dalam kata alaikum itu memadailah dalam menghadapkan salam kepada seluruh makmum yang mengikutinya, maka jelaslah tidak memerlukan niat. Kalau ikut logik tak perlu niat lah. Apa kena kira niat juga dah. Kerana itu orang yang memberi salam di luar salat tidak perlu lagi melakukan yang sunat. Jawabnya bahawa jadi orang gitulah dah. Jawabnya bahawa orang yang memberi salam di luar solat hanya ditunjukkan pada orang tertentu sahaja yang dikehendakinya, kerana itu tidaklah diperlukan niat. Tetapi salam dalam solat hukumnya wajib pada saat selesai solat. Inilah yang memalingkan tujuan dari salam itu kepada makmum, sedangkan salam kepada makmum itu hanyalah sunat. Jadi niat untuk ke makmum ke gapo tu sunat. Hak besar sekali niat nak mengakhirkan solat lah dah. Kerana itulah diperlukan niat untuk menentukan bahawa salam itu wajib, sekalipun tampaknya salam itu ditujukan pada makmum. Kalau dalam suatu perbuatan mempunyai tujuan berganda, disyaratkan adanya niat. Kita ni automatik dah tahulah salam ni untuk nak berhenti semaya dah. Tapi kalau kita nak suruh tambah lagi pahala, nak jadi pahala sunat tujuan yang bertambah, kita kena niat lah, baru tercapai hasrat pahala bagi salam dah. Salam pertama disambung dengan salam yang kedua. Yang seperti ini hanya berlaku dalam solat sahaja. Kalau ada orang lain, baik di kanan ataupun di kirinya, namun tidak solat, maka orang-orang tadi wajib menjawab salam, kerana salam itu adalah untuk menutup solat, bukan termasuk salam yang wajib dijawab. Bukan tak diwajib, orang tak wajib dah. Jadi kalau orang sambil salam dan semaya dah, adakah orang luar tu dia duduk alih kanan contohnya, adakah dia wajib jawab salam? Jadi kata tidak wajib dah, tidak wajib dah. Dan lagi bahawa orang yang solat tidak dibebani suatu tugas. Kerana itu kalau ada orang memberi salam kepadanya, tidaklah wajib menjawabnya, tetapi hanyalah sunat saja menjawabnya lepas sembahyang lah. Ataupun syarat. Ini dikiaskan bahawa yang mendengar salam orang yang solat, maka yang mendengarnya tidaklah wajib menjawab, tetapi hanya sunat saja menjawab. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Tuhfah. Tapi tak boleh jawab dulu dah. Jawab lepas sembahyang ke apa dah. Disunatkan memberi salam yang kedua pada saat mukanya masih menghadap ke arah kiblat. Jadi dia start salamnya Assalamualaikum gitu dia, bukannya palikannya Assalamualaikum.
Balik kiri Assalamualaikum. Dia start salah tu. Start daripada depan lagi kiri kan Start daripada depan ke kiri dia. Gitulah yang kata dia. Dan berhenti salam ketika muka telah berpaling tepat berpaling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Start daripada nak paling lah. Gitulah dah. Disunatkan bagi makmum tidak memberi salam terkecuali setelah selesai imamnya memberi salam yang kedua. Demikian disebutkan dalam kitab tahqiq. Ni khilaf ni. Ni pendapat ni walaupun mazhab Syafi'i yang kata Maulid ni. Bukan salam pertama tu, salam kedua tu imam tu terus kita ikut salam kedua tu imam. Dia kata boleh gerak ni kitab tahqiq Imam Nawawi ni. Dia kata ni siapa sudah beri salam kedua tu baru kita start beri salam yang pertama makmum dah. Ni pendapat Imam Nawawi ni dah. Gitulah. Terkadang haram memberikan salam yang kedua apabila telah terjadi sesuatu yang dapat membatalkan solat seperti keluar hadas dan ragu-ragu tentang batas waktu menyapu dengan niat mukimnya. Orang yang salat bertelanjang yang menemui kain untuk menutup auratnya pada ketika itu dah keluar waktu solat jemaah dah ataupun takut keluar waktu solat jemaah dah. Jadi dia tak perlu beri salam kedua, salam pertama tu boleh dah. Kendati pun salam yang kedua tidak salah satu bahagian dari solat namun termasuk bahagian yang mengikuti solatnya. Dan solat berniat menyelesaikan solat dengan salam pertama agar keluar dari perbezaan pendapat para ulama kerana ada yang mengatakan wajib. Jadi ada kata kena niat nak keluar sembahyang beri salam Assalamualaikum warahmatullahi. Kena ada setengah kata wajib. Sebenarnya automatik dah kita tahu dah salam-salam ni penutup solat. Maka automatik kita jadi halal lah. Ni kita boleh buat benda lain, geruk ke gatal ke buah orang ke dah. Jadi bolehlah kita buat apabila kita telah beri salam lah. Jadi automatik kita faham gitu ya. Niat tu dah. Niat-niat ni benda bodoh, benda yang kita tahu kita buat gap. Tak niat ni kita tak sengaja dah. Rukun yang kita kebelah lepas ni dah. Okey, kita pergi lepas ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.